Ramai-ramai berjalan bersama teman sambil menuju masuk ke Dewan. Terima kasih kepada Tuan dan Puan kerana sudi menerima undangan. Yang Mulia Tetamu Kehormat Majlis, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Dayang Hajah Sriani binti Haji Ishak, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka selaku pengerusi majlis. Yang Mulia Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan, Pengetua-Pengetua, Guru-Guru, para peserta pertandingan dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke pertandingan cerita perkumpulan 2018 peringkat akhir. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat berkumpul bersama di pertandingan cerita perkumpulan peringkat akhir kali ke-9 bagi tahun 2018 yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei dan dikendalikan oleh bahagian perpustakaan dengan tema pada tahun ini Generasi Bermaklumat. Sebelum kita mulakan majlis, marilah kita sama-sama menadahkan tangan memohon agar majlis pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dijunjung Yang Mulia Pangeran Haji Muhammad Saleh bin Pangeran Haji Zakaria, Pegawai Hal Ehwal Masjid Skem Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lambat Kiri, untuk mengepalai bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح المسلمات كافة عامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ألف بين قلوبنا على الخير وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وأرزاقنا وآرائنا في مجلسنا هذا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal majlis, majlis pertandingan cerita berkumpulan 2018, wa barakatahu awwalahu wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarrihi wa afadihi awwalahu wa akhirahu wa ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysiri kulli asiri alayki asir. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kidhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma wa kalimatikal tamma an talhaza bi'aini 'inatika rabbaniyah wa tahfaza bihifzi biqatika qasmadaniyah. Allah yang maha
العافية وتكسر من السلطان حاج حسن الوكيل معزة والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان dari Pertuan negara Brunei Darussalam. اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده ورعيته أجمعين. اللهم علمهم متمتعا بدون البقاء متوجا بتيجان الصحة والحنان. اللهم عدل عمره مصلحا للموظفين ورعية البلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم لمملكته negara Brunei Darussalam معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يسمعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih. Sudilah Tuan tampil ke depan menyambut salam. Sudilah Puan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan daripada Yang Mulia Dayang Hajah Saryani binti Haji Ishak, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka selaku pengurusi majlis. Untuk ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Majlis Jenderal Bersama Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ahsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku tetamu kehormat majlis, Peraduan Cerita Perkumpulan 2018, Yang Mulia Pengarah-pengarah dan Pegawai Kanan Kerajaan, para pendidik, para peserta peraduan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan taufik hidayahnya juga Dewan Bahasa dan Pustaka dapat mengkayakan peraduan cerita perkumpulan 2018 pada pagi yang ceria ini. Peraduan cerita perkumpulan merupakan peraduan yang diadakan setiap 2 tahun sekali, dikendalikan oleh bahagian perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, khusus untuk remaja dan belia yang berumur di antara 12 hingga 20 tahun. Antara tujuan peraduan ini diadakan adalah untuk menggalakkan golongan ini mencintai buku dan membudayakan sikap rajin membaca dalam kehidupan sepanjang hayat. Setiap kumpulan yang menyertai peraduan ini akan mempersembahkan cerita dalam bentuk lakonan, sketsa atau teater yang di dalamnya mempunyai unsur budaya dan seni tradisional seperti syair, pantun, diandangan dan saja. Cerita lakonan yang disampaikan mempunyai unsur-unsur yang dapat memberikan bimbingan, memberikan inspirasi dan motivasi dalam mempamerkan moral-moral akhlak yang baik. Dengan adanya peraduan ini, ia dapat mencungkil bakat semula jadi atau kebolehan yang dimiliki oleh remaja belia kita ini dalam menghasilkan sebuah sketsa yang berkualiti. Pada masa yang sama, menggugah minda mereka untuk berfikir bagi menghasilkan ide-ide yang mungkin tidak terfikirkan oleh penonton dengan jalan cerita yang baik dalam sesebuah karya penulisan. Untuk menghasilkannya tentunya memerlukan pembacaan serta pengalaman dalam kehidupan agar minda menjadi cerdas, kreatif, dinamik, bersifat terbuka, daya fikir yang baik dan mempunyai pikiran yang berkehadapan. Di
Di samping itu, peraduan cerita berkumpulan ini juga akan dapat memperkembangkan penggunaan bahasa Melayu yang baik. Selain itu, melalui peraduan ini, ia juga dapat membentuk belia remaja dengan budaya kerja berpasukan atau berkumpulan. Di sinilah para remaja dan belia dapat melatih diri dan mempraktikkan sifat bertolak ansur, bersatu hati, bersepahaman, kesepakatan, hormat menghormati, tolong menolong, dan seterusnya dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan dalam kalangan kumpulan masing-masing. Untuk makluman yang berhormat Datuk dan para hadirin hadirat sekalian, pada tahun ini seramai 18 buah kumpulan telah menyertai peraduan ini yang terdiri daripada ahli perpustakaan muda-mudi Dewan Bahasa dan Pustaka, penuntut-penuntut sekolah menengah dan maktab-maktab. Namun di peringkat saringan, dua buah kumpulan telah menarik diri, menjadikan hanya 16 buah kumpulan saja yang bertanding. Peraduan cerita berkumpulan peringkat saringan telah diadakan selama 2 hari, iaitu pada 27 hingga 28 Ogos 2018 di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Hasil daripada pertandingan tersebut, hanya 2 pasukan terbaik terpilih untuk mempersembahkan lakonan pentas mereka ke peringkat akhir pada pagi ini bagi menyandang juara dan naib juara peraduan cerita berkumpulan 2018. Akhir sekali saya bagi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka mengucapkan dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tetamu kehormat majlis yang berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan dan Pehen Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin atas kesudian hadir selaku tetamu kehormat majlis pagi ini. Timba swasta di tepi kali buat menyembah si Tuan Putri. Terima kasih ucapan diberi kepada Datuk yang sudi kemari. Ucapan terima kasih juga kepada semua peserta yang menyertai peraduan ini. Sekalung tahniah untuk kumpulan yang akan mengunduh juara nanti. Dan kepada kumpulan yang kurang berjaya disarankan untuk terus berusaha lagi pada masa akan datang. Tidak ketinggalan juga kepada jawatan kuasa kerja Peraduan Cerita Berkumpulan 2018 yang telah berusaha dengan gigih menjayakan peraduan pada hari ini. Warna pink, warna kalas, warna purple taruh ubi. Hanya Tuhan saja yang dapat membalas kepada bis kita yang baik ini. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya panas hingga ke malam. Kalau ada sebarang kesilapan, kupohon ampun dan kemaafan. Banyak kelok ke penarik, kelok tumbuh pohon ini, nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Pucuk paku daun selasih. Thank you, terima kasih. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih. Sebelum pertandingan dimulakan, sukacita dimaklumkan kepada para kumpulan bertanding dalam pertandingan ini bahawa masa yang diperlukan adalah 15 ke 20 minit sahaja. Apabila isyarat lonceng pertama dibunyikan bererti, para peserta bolehlah memulakan cerita. Isyarat lonceng kedua dibunyikan bererti para peserta mempunyai 5 minit lagi. Dan lonceng ketiga dibunyikan bererti masa 20 minit yang ditentukan telah tamat. Penghakiman akan dinilai dari 3 sudut, iaitu sudut cerita, sudut bahasa dan sudut interpretasi dan teknik persembahan. Jika peserta didapati mempunyai jumlah markah yang sama, maka peserta yang meraih berkah tertinggi dalam sudut cerita akan dikira sebagai pemenang dan keputusan hakim adalah muktamad. Sebelum peraduan dimulakan, majlis terlebih dahulu memperkenalkan hakim-hakim yang dilantik bagi peringkat akhir. Memperkenalkan Yang Mulia Dayang Anissa binti Haji Mohsin, Pegawai Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, yang akan menilai dari sudut bahasa. Yang Mulia
Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman, seorang penulis bebas tanah air dan konsultan perhubungan awam, penulisan skrip, penerbitan TV dan radio, yang akan menilai dari sudut cerita. Dan Yang Mulia Haji Malik bin Haji Matarsad, seorang pelakon tanah air yang bergiat aktif dalam bidang lakonan pada tahun 1983 sehingga ke hari ini, yang akan menilai dari sudut interpretasi dan teknik persembahan. Bismillah pembuka kata. Kata dibuka setiap acara. Mari kita bersama-sama mendengarkan lakonan cerita. Baiklah, segera kita mulakan pertandingan cerita bulan 2018 ini dengan menampilkan bulan pertama dari Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Praja Isteri Pengiran Anak Ramit dengan membawakan cerita yang bertajuk Kasih Tersisih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama berkumpulan kami sampaikan, generasi bermanfaat kami sajikan. Tersebutlah kisah sebuah keluarga di zaman 90-an hidup bahagia. Tiga beradik dijaga bapak kerana ibu sudah tiada. Anak diajar ilmu duniawi, ilmu ukhrawi indah dibelakangi, biar seimbang dan serasi menjadi panduan hidup sehingga kini. Zaman Y2K, zaman orang berlomba-lombakan mencari ilmu. Muda ilmu, kamu juga ketinggalan kan? Nah, bisa balik di mana? Lepas belajar, membaca mekar. Saleh. Ani ba nenek? Kenapa banyak salah kerja rumah manikan? Astagfirullah. Mati kawan, kawan ya. Ini apa baca berita Brunei ya? Kerajaan tadi ni mahukan rakyat dapat pendidikan. Ya Allah, Saleh. Apa tu orang yang dinantikan? Setelah anak menginjak dewasa, semua anak sudah bekerja. Titah dipegang di dalam dada, membentuk anak jadi berguna. Seorang doktor dan seorang insinyur. Bapa gembira, anak berjaya. Banyak kasihan anak yang tua. Jadi nelayan sudah takdir. Sabar
Esok hari kian berganti. Anak-anak berjaya menjadi semakin busy. Bapa yang tua, siapa lagi yang ingin menjagai? Anak yang tua juga setia berbakti. Mungkin kita silap. Sudah berjanjian ke semua doktoran ya? Iya Bapak. Oh, baik tu aku minta bawa si Jeffrey. Bapak. Apa lagi maunya Bapak ini? Padahal jangan video call segala macam. Nah, ada harapan kan Mila ni. Ada saja negara menyuruh balik ke rumah. Hello Jeff, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Kenapa Pak? Patah tu kau tu telefon mah. Sibuk Bapak. Abang jadi terkejut. Aku faham Bapak sekejap saja balu. Aduh, kau mau jadi doktoran ni. Sini. Bisa kamu video call lah. Ya, tak. Tarang banar mu adikmu. Aku Pak. Teruskan. Ada saja kita di Pak. Baik kita laju. Ada orang pasien datang Pak. Kenapa kan? Indah bah. Laku kau bawa Bapak esok ke hospital. Besok. Awo. Jangan ini kalau mau dating besok. Apa? Besok kami nak khusus Pak. Sampai yang patang begitu. Bapak. Karakter Bapak coba nelpon si Roy. Indah Pak. Bang Saleh mana kan Pak? Ini tadi sih. Ini tahu lah. Tahu lah kita tu. Bisa berunding terus. Minta maaf Pak. Kenapa lagi nih? Indah tu belakang tu. Bapak. Indah babi na bang rumah. Rindu ba narukan tutungku? InsyaAllah Pak. Pak. Nah, datang tu pasien ko. Minta maaf Pak. Ano ba? Tutupnya. Nya ada telinga. Akan nelpon si Roy. Tadi tahu kita. Macam mana, Pak? Kita caca aneh. Ubah bahasa Melayu. Orang putih kita ada, kita paham. Tahu. Gila Pak. Duit pun sekarang aneh sanang Bapak. Meskipun barang dijamban kita bertelipawan aneh. Dulu mana ada nih? Dulu telepon sebagang, Mbak. Ingat dua kali ya. Ingat ya Pak. Telepon lagi dulu tu Pak. Macam udah bantah kami Bapak. Ini ada telinga lupa. Ani lah Pak. Nampak kita nama si Roy atau? Si Roy. Kena gambar video. Kita cacak saja. Mau betul tu. Mau betul. Bapak menelpon. Astaga, itu video call lagi. Payah nih. Reject saja. Apa lagi maunya Bapak ya? Telepon siapa lagi? Apa si Roy? Kita jawab. Halo. Halo Pak. Jeff. Pak. Roy. Nak kemarin Pak. Mana kau Roy? Apa yang segala ni Pak? Mana kau kan? Pila kau Habis, tu Pak. ni? Itu mulung ni Pak. Roy, kenapa kau apa? Roy, adik punya apa kan tu? Nak suruh mesti pakai. Habis. Allah. Ayuhai anak gaitaku jauh hari ini, suruhan Tuhan jangan diingkari. Dosa maksiat jangan dihampiri. Perbuatan keji wajib dihindari. Ayolah, diharapkan bahwa kita ni indah tiap laku. Biasa dari Damit, diberi pembelajaran. Indah pada manang tidak nibah. Apa telah jumpa ni kan? Salah. Apa Pak? Bawa Bapak itu ke hospital. Apa Pak? Tuli dong kan ni. Patut na kami kawin. Tuli. Kalau dulu sama berjatuh. Banyak sudah anaknya ni. Banyak dia cucu. Bapak, kedengaran cukup tu. Jangan begini kau tu Bang. Sekarang siapa yang menjaga kita? Biar tu menjaga kita sampai mati Bang. Mati. Aku yang mau suruh mati. Astagfirullah. Itu niatmu kah? Bukan macam itu. Ini nah,
Bang, ada bapak menelpon kita tadi kak. Sasak ko bapak, makin banyak teleponan lainnya. Ujungnya Facebook, Instagram itu barang. Oh, iya kan? Aku namin dari teleponnya. Video call tuh kami. Minta mo kami hospital kaya mau nakatapong sa lihat ko. Hindi siya kung sa niya. Kaya tao pa. Hindi siya ng pajang control saja. Iya tahan, itu telepon tadi pada berarti. Ya tadi bang, takut dong telepon kita nih bang. Apa nih mo ini? Ano, pinjam kusin kita. Hah? Kau ni? Pinjam ko kaya. Utang ka nito kung anong bayar. Unong pagpili rata. Ano ka palingan? Ano ba ito kontrek ko ang nakarumah ko Para ito kung balik best. Huwag kang marumah nga do. Ito man eh. Inas mo na pang nilungkaw pa. Kakay marumah. Minta ka ng tiket ko. Pesa. Maniligan ka ng tulis ko. Tiga buah. Nakapit ka, Facebook. Tamar na baru ka. Mulihan ka. harusnya peminjam nih. Pindah waktu baru bapak. Bah, besok kan harus peminjam mananya. Bapak. Bah. Macam Mael, kurus sunak. Assalamualaikum Mael, kau kena kurus juga. Waalaikumsalam. Kau ke Ji? Sehat tuh Ji. Kau masuk dari hospital nanti. Udah tua-tuanya macam-macam penyakit yang timbul. Nina, bagi makan lah. Apa yang jadi ibu penyakit? Dia belajar pandai senior. Aku disuruhnya memasak. Baik itu telepon sekarang ini. Sana mencari resipi. Cacak saja. Ya Allah, Cimo, ya saja bah. Kuliah tu tuntung dapat telepon. Usah bangi, rupanya melihat pencium. Siapa kan tuh? Emangnya apa yang cepat? YouTube Pak Ji. Iya tak tuh. Harus YouTube. Kalau dahulu bah, kesian soalnya masih motor. Bubur-bubur banyak menyalin sepi ada TV. Mana lagi di radio? Ini jadi salin. Bisa itu ada sekarang ni. Telepon pintar, tadi belum pintar. Kau apa kerja mo? Nelayan punya Pak Ji. Cukup dengan abang hidupku yang bujang tang ini. Bujang manakan? Oh, anak kamu manakan ku apa? Gimana ada kemampuan, di situ ada jalan. Berarti kak, musyawarah berguna, kaji usahakan. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang baru begini. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang masih mencari. Apa nak jadi? Dulu ku jodohkan sama Ustazah Atu. Saling tak mau, katanya indah sepupu. Ditambah lagi pemalu. Ayah jual tu indah tahu melepas tak lagi. Kita ni sama cucu macam apa? Biar cukup jaga bapak dulu. Ya orang ajal maut jodoh pertemuan ini di tangan Tuhan. Iya tadi cakap gitu. Kan jaga kedaku, kan jaga kedaku. Ada menjawab udah diam dan menjawab. Dalam gembira ada duka, di dalam duka ada cerita. Sakit di hidup siapa menyangka, semakin malam bukan diri. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apakah keputusannya darah Korea tua? Sebelum itu minta maaf saya. Apa yang saya begitu ini tolong sabar saja. Kami mendapati ada darah putih dalam badan kita nih Tuhan. Makin melebihi dari kebiasaannya. Ini artinya ada lagi harapan untuk sehat kah?
Semuanya di tangan Allah. Saya tidak berani mengatakan apa-apa. Allah. Dokter, kalau mencoba makan obat kadi tikus yang masa dibayar lah, banyak itu dokter. Coba kita lihat nih, banyak resepnya. Kalau kita rasa kalau akan lulus, apa hasilnya kita mencoba? Atau dikira satu ikhtiar pula. Tapi pastikan dulu buat atau sudah lulus, karena cek oleh Kementerian Kesehatan. Mesti juga dicek. Wah, kata kita menemukan. Sesetengah orang mudah terlupa akan satu hakikat yang sangat penting dan perlu diambil perhatian, yaitu tidak semua berita, maklumat maupun ilmu yang tular itu adalah benar dan tepat. Ingatlah, kita hendaklah bertanggung jawab atas segala berita dan maklumat yang hendak kita sampaikan atau sebarkan dengan memastikan bahawa berita itu adalah benar dan sahih agar tidak mendatangkan pendustaan. Siapa yang menjaga bapak ni Andi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menempuhi dugaan ini. Siapa lagi yang dapat menjaga bapakku yang sudah tua ini? Siapa lagi harapan bapak dan kedana? Ya Allah, kebukakanlah hati adik-adikku untuk menjaga bapa nanti. Walaupun aku tahu kasih bapa habis durang dan samarahku. Mudah-mudahan keluargaku sentiasa di dalam perlindunganmu ya Allah. Amin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa gitu, Pak? Alhamdulillah baik. Mantap, Bang Saleh bertanya dulu ya. Saleh. Oi, Saleh. Adik-adikmu datang, beli kamu. Mana kannya? Sekejap, Pak. Tenang, sudah nah. Nah, Pak, pembelian dari siusnya, uli-uli dari Perisa. Kok beres? Daripada ke beres satu Tante pulang naik haji tuh. Tahu, bisa tambah-tambah ide bapak naik haji ini. Duit, Pak, ingat dapat menyuruh kita. Ngapa lagi nih? Nih, itu 3 minggu, kecurian barang Pak. Habis dah punya barang di rumah. Roy. Masih silap, Roy. Apa ya? Ada yang pos-pos nomor di rumahnya tuh di Facebook. Nah, ada punya kerjaan nih. Ada menua dilihat kan. Nah, itu berita. Apa harus bisa berita nih? Penting. Jangan menyebar-nyebarkan nama pribadi di media sosial, karena bencana yang boleh saja dari kalangan mereka kita ketahui. Oleh itu, berhati-hatilah menggunakan teknologi makhluk. Cegah sebelum parah, secepat upaya usaha terjadi. Astagfirullah. Ini soal urusin nih. Ini terdapat nama-nama hidup bapak nggak naik haji nih. Ini dapat minjam di bapak ya. Aduh, sampai. Minjam. Untuk apa lagi nih? Iya, jangan menambah rumah Bang Noi lagi. Apa yang ada uang? Ukur baju nih. Baik tadi badan sendiri. Belanja. Ikutlah kemampuan. Merasa rasanya indah mampu. Sudah tah. Sekarang tak susah tuh laki bini. Bahasa priok, bahasa Arabnya, Pak. Apa tuh bukan lagi bahasa periuk tuh.
Atau namanya Pasar awal. Berapa bikin money Roy? Ada yang dalam 50.000. Apa? 50.000. Malah aku pusing bukan naik haji. Bapak, cuma ini saja. Kerja aku saja membayarkan 30.000. Banyak situ lah. Pusing bu. Kata kamu lah. Mentang-mentang aku ni kerja sendiri. Gaya turun ke laut. Tangkap ikan ni. Bukan tangkap-tangkap saja. Ikut zaman sekarang ni. Semua ni dah semua di ujung jari. Dari GPS sana aku mencari lubuk ikan. Kalau pasukan tahu, banyak restoran di Brunei ni mengambil ikanku. Segala steamboat, shell up, semua mencari ikanku. Sorry bang, selama ni aku memandang rendah kerana kita. Apa tu? Hari aku dapat nolong kamu ni juga kan? Sekarang siapa aja lagi kan nolong kalau bukan adik-adik sendiri kan? Usin banyak pun dah aja dapat dibawa mati. Kamu jaga perhatianku. Bang, Saleh! Ya mak kenapa tu Saleh? Bang. Innalillah. Saleh! Hikayat ayah dah sampaikan. Ayuhai junda malai suntingan. Perginya Saleh membawa bekalan. Walau kita berpelajaran, ayah dah jangan dilupakan. Ayuhai cunda malai suntingan, moga hikayat jadi pengajaran. Ulah si Jeffrey sama si Roy jangan diikutkan. Menggunakan purnama busuknya menjelma. Demikianlah penutup bicara. Izinkan ayah Saleh, maafkan Bapak Saleh. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Seterusnya, kita tampilkan kumpulan kedua dan yang terakhir pada pagi ini dari Mahat Islam Brunei Tutong dengan cerita yang bertajuk Generasi Bermaklumat Melahirkan Generasi Berwawasan. Dipersilakan. Hello. Ada apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Nah, menurut hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi, orang siapa membaca Al-Quran satu huruf akan diberi 10 kebaikan. Nah, kalau membaca alif lam mim tadi sudah dapat 30 kebaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, siapa tu? Boleh tidak? Waalaikumsalam. Cepat silakan masuk cikgu. Cikgu jangan ya. Faham kan? Apa aja cikgu tengah ni? Alhamdulillah, khair. Ada berita gembira akan ku sampaikan dari kita nih. Berita gembira? Jam nyampo. Macam mana anak kita siap Sandir telah mendapat keputusan yang sangat cemerlang seluruh Brunei ini. Alhamdulillah. Itu Pak, ada apa-apa. Iya, dah. Oleh kerana itu, Siapis telah diberi beasiswa kerajaan untuk melanjutkan pelajarannya di London 2 minggu lagi. Bayar itu apa? Inilah dia kisah seorang anak yang rajin membaca. Generasi berakhlak dan bermaklumat melahirkan generasi yang berwawasan. Yang kecil comel ni namanya si Apes. Suka membaca buku. Bolehlah dikatakan sebagai seorang lelak bulu. Aduh. Orang tu ada buku lah. Ya? Maaf, pula buku. Yang orang tua ni namanya Haji Saban. Ayah kepada si Apes. Haji Saban ini memiliki penyakit shock, jantung, obesiti, dan kolesterol. Tambahan lagi, dia suka mengenai nasihat anak-anaknya. Yang tinggi dan tampan itu ialah abang kepada si Apes. Muslim namanya. Muslim ini orangnya ada sedikit penyakit M. Penyakit M? Oh, itu penyakit malas. Malas membaca, tetapi berakhlak mulia. Yang badan kurus kering itu namanya si Amin. Sabar rapat si Apes. Dan dia suka berpantun. Ada batu, ada simin. Namaku Amin. Yang baru datang
Muslim dan Amin. Beliau mengajar di Mahat Islam Brunei. Mari kita imbas kembali kisah sebulan yang lalu. Apis, seorang yang suka mencari maklumat melalui buku, lampu sawang, surat khabar dan sebagainya. Setiap informasi yang diperolehinya selalu dikongsikannya pada keluarganya dan juga rakan-rakannya. Akan tetapi, keluarganya ini tidak berapa mengendahkan dengan maklumat yang dikongsikannya. Anis kabar lama nih. Muslim, kemarin sudah mulai. Balik kamu masuk kabar baru. Kerja apa? Wah, rajin juga ni baca surat kabar, Pak. Mesti tu. Dengan baca surat kabar ni, Bapak boleh tahu maklumat-maklumat dalam luar dan ini. Berita sukan dan yang paling penting itu wayang Bapak boleh tahu. Bapak, jalan dulu, Pak. Ada sedikit, Pak. Ya, Bapak. Kaya baca surat kabar lah, Pak. Sedikit harganya itu. Ajak. Dalam beberapa minit kemudian, Apis ingin berkongsi fakta yang dirujuknya baru-baru tadi. Wah, Bapak tahu tidak berapa besar Brunei ini? Indah, Bapak tahu tu lain. Besar Brunei ini 5.765 km persegi, Pak. Pantainya 161 km panjangnya. Alhamdulillah. Semua maklumat yang disampaikan oleh Cibu harus masuk di pikiranku, Pak. Baik. Jadi gimana? Manusia yang normal mempunyai 8 jari saja. Apa? 8 jari. Habis 2 jari lebih habis jari apa? 2 jari aneh. 2 jari aneh, jari antu. Dia boleh mengurangkan kadar kolesterol kita nih. Ini. Sudah. Assalamualaikum. Wassalam. Wah, nak surat keluar Bapak. Ni ada mangga nak bagi. Beli bubur sinur di kedai. Mudah-mudahan kurang sedikitnya. Amin. Pak, surat keluar Bapak kan ni juga. Bapak baca buku mangga dia pulang. Dia telai. Kalau orang suka baca ni, nak kira berapa buruk yang surat kelas 1 akan kita bacanya. Dia juga baca. Sekurang-kurangnya menambah ilmu pengetahuan. Benarnya Bapak Hati, Bang. Banyak membaca, banyak maklumat tadi dapat. Macam wanita tadi mencapai wawasan 2035. Pada keesokan harinya, yaitu waktu persekolahan, Cikgu Jamil datang ke kelas untuk mengajar mata pelajaran geografi. Ada daun, ada batang. Cikgu Jamil datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya hadratal ustaz. Sabahun nur. Duduk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gempa bumi. Belajar apa? Gempa. Cikgu Jamil pun memberi kerja rumah kepada pengikutnya. Baiklah anak-anak, hari ini cikgu bagi kamu kerja rumah. Sila baca soalan yang cikgu bagi dan jawab dengan jujur. Dan yang paling penting, bulan hadapan kamu akan menjalani peperiksaan O level. Dan sila pastikan kamu sudah cukup bersedia untuk peperiksaan ini. Baik, cikgu. Amin. Sekarang buat kerja sama-sama di rumah kok. Ada bata, ada batu. Bah, ada gua kesana tuh. Peperiksaan pun bakal tiba. Apis dan Amin ini berjuang berhabis-habisan untuk menjalankan pelajaran. Manakala si Muslim cuma belajar sedikit sahaja.
Ia merasa tertekan dan mengambil jalan mudah dengan meniru. Ia meniru. Stres. Aku mesti dapat aku belum niru. Hampir setiap hari Hafiz menyalin maklumat-maklumat ini setiap waktu rehat. Setiap tidak ada orang. Sebab kalau buat di rumah, Hafiz takut didapati oleh abang yang Muslim dan ayahnya. Ini jawabanku. Dengan mengambil jalan mudah, Hafiz yang pandai agak-agak untuk membuat satu kesalahan yang besar. Sehinggalah Allah Akbar. Hafiz! Apa sih? Ini salah. Ini rokokan. Saya Cik. Maafkan aku Cik. Ini semua salahku. Aku yang meniru. Pergi ke hutan untuk memburu binatang di pohon semalu. Kedapatan meniru diri yang malu. Dah tu cipu ini. Berat berkaki-kaki, negatif hati. Oleh kerana kau membuat satu kesalahan yang besar, jebokan keluarkan kau dari peperiksaan ini. Keluar! pada malamnya selepas salat Isya, Muslim merasa sedih kerana mengundang nasib malamnya pada siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dan dosa orang tuaku ya Allah, dan kuatkanlah hatiku untuk menempuhi segala dugaanmu ya Allah. Sesungguhnya Kau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Abang, Hafiz minta maaf bang. Adiknya Ustazah. Sudah Hafiz, nasi dah jadi bubur. Bubur apa tu bang? Setelah beberapa hari kemudian, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jom. Aku cepatkan sini ni. Iya dah. Oleh kerana itu, si Hafiz telah diberi beasiswa kerajaan untuk menyambung belajarnya di London. 2 minggu lagi. Layar tu tu. Apa? 2 minggu lagi. Nah, Muslim, kau macam mana? Apa boleh mau? Si Muslim kedapatan meniru semasa peperiksaan dan dikecualikan. Ia dan dapat oleh berlangsung apa? Mari Muslim. Apa? Aku habis. Sudah Muslim. Pergilah ke rumah ni. Mana sayang kau lagi? Ini aku cipiknya. setelah beberapa hari kemudian, selepas Muslim diusir dari rumah, ada satu kejadian berlaku. Hafiz!
Ayah Apes dan Muslim disahkan mengidap penyakit jantung dan kolesterol yang tinggi yang menyebabkan stroke. Jantung, obesiti dan kolesterol. Ya itu naba. Apanya Apes? Banyakkan makan biji. Coba banyak makan makanannya lama. Kan masalah tuh. Bapak. Sebenarnya Apes kan begitu bapak sesuatu. Sebenarnya bah, bukan Muslim yang niru bah. Dan yang menentukan itu ini semua terlambat. Pak, astagfirullahaladzim. Apa yang telah Bapak buat? Bapak yang salah. Muslim, maafkan Bapak. Bapak yang terus mengambil maklumat tanpa usah periksa. Maafkan Bapak. Andi jadi pengajaran buat Bapak. Ya, begitulah tadi kesudahan cerita kami. Kita perlu mengambil maklumat yang sahih sebelum bertindak. Dan yang paling penting, bermaklumat dan berakhlak melahirkan generasi yang berwawasan. Bermaklumat sahaja jika tidak digunakan dengan betul boleh bawa pada. Begitu juga jika berakhlak. Berakhlak jika tidak berilmu tidak mendatangkan apa-apa. Mau tahu apa penghujungnya? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu kubur ibunya. Sehat. Makan makanan yang sehat. Menyambung belajar, dia menjadi seorang guru geografi bekerja sama sekolah dengan Cikgu Jamil. Muslim pula, setelah kejadian yang dulu, dia telah berubah menjadi seorang yang rajin membaca dan berilmu. Sekarang dia menjadi seorang dokter. Dialah yang merawat sakit ayahnya sehingga sembuh dan sehat. Bebas obesiti, bebas. Amin. Rasa-rasanya tidak apa? Dia menjadi seorang ahli mukon yang terkenal di negara Brunei Darussalam.
masing-masing dengan gaya yang hebat dan menarik, yang penuh dengan kata-kata nasihat, moral, dan akhlak. Sebelum keputusan pertandingan diumumkan, sukacita mempersilakan Ketua Hakim Peraduan Cerita Berkumpulan 2018 Yang Mulia Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman untuk menyampaikan ulasan pertandingan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Menteri Kebudayaan dan Sukan, Major Jeneral Besar Datuk Keluarga Datuk Berita Seri Haji Akademi Muhammad Hasan bin Pihnu Hakaya Saiful Mulu, Datuk Seri Keluarga Haji Kabiji. Yang Mulia pemangku setiausaha tetap Kementerian Kebudayaan dan Sukan, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Masyarakat, pegawai-pegawai kanan kerajaan, ketua, guru besar, para peserta hadirin dan hadirin yang dihormati sekalian. Saya anggap sigap-sigap dan kelihatan kurang bersedia. Saya menyanjung kebolehan penuntut bukan Melayu yang mampu memberi saingan dan lancar berlakon dalam dialog bahasa Melayu. Sebelum masuk bertanding, pasukan mesti mengetahui dan mematuhi syarat-syarat pertandingan. Lebih dari masa yang diperuntukkan, tidak akan mendapat markah tinggi. Ada 2-3 buah pasukan yang terlajak. Jaga supaya kumpulan indah menggunakan jalan cerita yang pernah dilakonkan, sama ada dari filem, pentas atau sekadar dalam buku. Ada kumpulan yang boleh saya katakan meniru ni. Cerita istilah original. Mesti biasakan supaya ketani indah menjalin cerita dari yang sudah established. Saya beri contoh lah. 2 minggu lepas saya melihat apa tu? Hantu Mak Limah.
Saya tertarik bukan pasal apa, akan melihat pasal dia tinggi rate-nya, banyak orang melihat keseluruhan. Jadi itu saya melihat ada satu segmen itu ia meniru segmen piramid dari dulu. Hantu Jepun, lihat tak siapa yang melihat? Yang tengkorak yang dari. Jadi walaupun sudah lama perkara itu dibuat, dilakukan, orang masih ingat. Jadi sekali-kali jangan kita cuba meniru. Mesti sekali melakukan sesuatu yang original. Untuk mendapatkan persembahan pentas yang menarik, beberapa perkara harus diketahui dan dipelajari. Asas lakonan ada 3. Siapa yang ingin terlibat dalam dunia lakonan, ingat ini ada 3 perkara: sedar diri, sedar teman, dan sedar ruang. Maksudnya di sini sedar diri itu kita mestilah hafal dan tahu skrip kita ni. Indah kapar-kapar tanpa haluan, indah syok sendiri. Kita ni menyanyikan menghafal untuk diri kita ni, tapi dengan teman lakon yang lain itu. Sedar teman, indah canggung bukan saja dari aspek kelancaran skrip, tapi juga intonasi suara sesama pelakon dan eyeline. Maknanya kalau sudah pelakon itu alamat itu istilah ditujukan kepada teman lakonan itu. Jangan dalam skripnya kita ni berperapak dengan teman itu sedangkan mata kebalik boleh lantai. Itu yang dia lurus itu. Itu yang dikatakan sedar teman. Sedar ruang adalah elok bagi pelakon dan pengarah melihat tempat berlakon di projek saringan di Balai Sarmayuda tu kan. Dan di sini tadi kita melihat ruang yang sedikit kecil daripada Balai Sarmayuda. Supaya ruang pentas digunakan secara maksimal. Right stage, left stage, up stage, out stage. Ini istilah-istilah yang para pelakon perlu mengetahui. Pelakon jangan pacak-pacak di siringannya. Yang saya lihat di Balai Sarmayuda hari itu, banyak yang menumpukan pada sudut yang jauh arah gelap begitu. Jadi payah kadang-kadang suara lagi tidak berapa kedengaran. Bergeraklah mengikut aliran cerita, kontinya bagus dan kemudian tidak terganggu oleh keluar masuk pelakon dan perubahan prop. Jadi tadi kita beri contoh yang baik di mana keluar masuk pelakon itu ada keperluannya, bukan sekadar keluar saja. Kalau kita buat macam tu, kadang-kadang sebagai hakim kadang hilang tujuan apa yang berlaku. Satu perkara yang penting bagi penonton atau peserta dan di masa hadapan, jangan sekali-kali memberi punggung pada audiens, pada penonton. Kadang-kadang ada yang sadar bukan mencukupkan skripnya, berapak dengan temannya itu, dia membelakangkan audiens ataupun kalau ada keperluannya boleh balik sedikit sekejap, lepas tu boleh dalih posisi tadi pada yang asal dan ini menggunakan penonton. Apalagi kita tahu mana. Saya sentuh sedikit mengenai suara. Kalaulah boleh, ini satu show. Pelakon melontarkan suara tanpa mikrofon. Ini yang biasanya digunakan oleh pelakon-pelakon profesional. Jaring suara itu boleh didengar dari sini sampai ke belakang sana tanpa mikrofon. Jangan mengumum. Tahu habis sudah mengumum kan? Orang-orang ni kan? Diam-diam saja. Ataupun terlalu laju melontarkan suara sehingga tidak jelas. Kalau macam itu jadinya dialog itu berpuluh-puluh.
Sudah jelas sebenarnya kebenaran. Lagi satu saya dapat mengesan dari lakonan saringan hari itu, ada skrip lakonan yang menggunakan bahasa tulisan dan bukan bahasa perkurapakan. Ini mungkin dia tahulah siapa penulis skrip, mungkin cikgunya atau salah seorang penahli. Bahasa perkurapakan dengan bahasa tulisan memang berbeza. Ini sebenarnya kadang-kadang boleh menyulitkan pada pelakon, mempanjang melirik-lirik. Itu jadinya tu. Sailonya sebelum turun ke arena ataupun ke pentas, adakan sesi script reading. Kalau kita menghubungi pelakon televisyen, pelakon pentas, Malik dan dia, mereka adakan sesi script reading. Di sana dapat diusai bahasanya dan juga macam mana intonasi itu. Kalau sedih macam mana, kalau gembira atau ceria macam mana kan. Mengenai bahasa atau perkataan ini, ada satu istilah saya sendiri merasa ragu ya, yang mana satu harus digunakan semasa mengarah penuntut yang duduk supaya berdiri bila guru masuk ke dalam meja. Ada kumpulan yang menggunakan bangun, ada yang satu lagi bangkit. Dia tahu yang mana satu lurusnya. Saya ingin mengimbau satu peristiwa tadi 50 tahun lalu semasa sekolah di Malaya dulu. Jadi anak Brunei awal datang dari Malaysia belum ada. Di kelas 1 ada seorang cikgu tinggi badannya kami kita tapi kurus. Kalau masuk ke dalam unggah-unggah dia masuk ke dalam. Jadinya memberi hormatlah kanak-kanak Brunei ini. Bangkit, selamat pagi cikgu. Cikgu itu pun palak matanya melihat tiringan. Apa bangkit? Saya ingat saya ini mayat. Jadi sampai sekarang pun saya tidak tahu ada setengah pasukan guna bangkit, ada guna bangun yang satu. Kali ada garang kena bagi apa yang ada rumah selepas acara ini. Penggunaan pantun dan syair. Ini usaha yang membanggakan, namun harus diperhatikan bahawa pantun itu mesti mengikut tata cara pantun. Tadi bisa lurus semua. Rangkapnya bersifat AB itu. Baris 1 dengan baris 3 sama ujungnya. Baris 2 dan baris 4. Dan sebaiknya mempunyai tidak lebih daripada 12 suku kata. Syair pula eloklah belajar daripada penambang syair yang tahu mengenai jenis-jenis tambang syair di Brunei ini lain daripada negara jiran depan kan. Misalnya tambang Begawan, tambang Danda Setia ataupun Siti Zubaidah lain-lainnya. Walaupun mungkin kurang lebih sama. Jangan selarah-larahnya. Asal membaca macam bunyi syair, ada tak syair macam tu. Syair Brunei ada identitinya. Ini perlu dipelajari. Beberapa buah kumpulan berusaha untuk menyediakan peralatan, kesan bunyi dan juga muzik bagi menguatkan persembahan. Berinya silap saya, ada sebuah saja pasukan yang menggunakan kesan cahaya lighting bagi mengangkat persembahan mereka. Saya ucapkan siapa pasukan ini. Ada lagi banyak indah-indah perkedamitan yang harus diketahui bila penuntut terus bergiat dalam bidang ini atau ingin mencuburi bidang ini di masa depan. Seperti teknik penulisan skrip, kami hakim kan baris skrip. Jadi bila melihat skrip itu, tidak banyak yang lurus tata cara menulis itu. Ini boleh dipelajari dan satu bahasa sudah boleh menjadi penulis skrip yang berkelibat. Juga penggunaan
alat-alat teknikal. Misalnya, ambil saya sebuting mikrofon. Ada jenis yang panggil pin mic. Kalau orang melakukan pentas, mic pun ada tu slim mic, macam-macam mic. Apa gunanya? Dan budaya berfungsi dengan baik. Supaya bila suara itu keluar, kedengaran apa dipanggil sound perspektif. Jauh, dekat. Tidak sama yang sebetulnya jauh itu nyaring juga. Jadi itu ada perspektif. Serangan saya jahat sekali. Dewan Bahasa di masa lalu telah berkarya untuk mengadakan bengkel bila anda mengadakan pertandingan ilustrasi dan pelbagai genre tulisan. Jadi adalah baik pihak penyelenggara ini library perpustakaan dapat mengkayakan sebuah bengkel lakonan cerita berkumpulan sebelum mengadakan pertandingan. Bawa guru dan juga anak murid yang berminat dalam lakonan untuk menyertai bengkel ini. Bengkel banyak di Brunei ini sebenarnya. Boleh kita bantu pada Astrawani ke Putra Seni ke dan pelakon-pelakon di Brunei, pelakon-pelakon televisyen di Brunei. Jadi mereka ada asas atau pengetahuan menjatuhkan. Jadi dapat membantu kanak-kanak ini. Kalau dapat deposi tercuma. Dengan adanya bimbingan latihan dan arahan daripada pakar-pakar ini, kita ini akan dapat melihat lakonan cerita berkumpulan yang mempersonakan. Dengan demikian, para hakim akan lebih tercabar siapa yang harus menjadi pasukan terbaik kedua, ketiga dan seterusnya. Tidak terlalu simplistik membuat cerita-cerita. Saya dan rakan Pani Hakim Telinga mengucapkan syabas kepada Rakan Wijaya. Lepas sedia ada peluangnya. Pasukan yang belum terpilih teruslah berusaha. Peluang masih terbuka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Sekarang, tibalah masanya yang dinanti-nantikan, yaitu pengumuman keputusan pertandingan cerita berkumpulan 2018 peringkat akhir. Untuk itu, Majlis Sukacita menjemput pengerusi Majlis pertandingan cerita berkumpulan 2018 peringkat akhir untuk mempersilakan tetamu kehormat Majlis, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan penyampaian hadiah. Sebelum diumumkan pemenang bagi pertandingan cerita berkumpulan 2018, terlebih dahulu dipersilakan ketua kumpulan yang telah mengikuti peringkat saringan untuk menerima sijil penyertaan. Dipersilakan Wakil Kelas Perkhidmatan Perpustakaan Muda Mudi Pandan, dipersilakan Wakil Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tudong,
Dipersilakan Wakil Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong. Dipersilakan Wakil Pusat Tingkatan 6 Tutong. Dipersilakan Wakil Sekolah St. Andrew. Dipersilakan Wakil Kelab Perkhidmatan Perpustakaan Muda Mudi Muara. Dipersilakan Wakil Sekolah Menengah Saidina Hussein Jumdong. Dipersilakan Wakil Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin. Dan dipersilakan Wakil Kelab Perkhidmatan Perpustakaan Muda Mudi Pusat. Baiklah, sekarang diumumkan kumpulan yang mendapat tempat ketiga yang akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM400 dan sijil perniagaan disandang oleh Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Islam Negara Negara Satu.
RM500 dan sijil pernyataan disandang oleh Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Rakyat Negeri Pengerat Anak Jamil. Seterusnya, majelis dengan penuh hormat mempersilakan hakim-hakim pertandingan cerita berkumpulan 2018 untuk menerima sijil penghargaan. Dipersilakan Yang Mulia Dayang Anissa binti Haji Moksen, seterusnya majelis dengan penuh hormat mempersilakan hakim-hakim pertandingan cerita berkumpulan 2018 untuk menerima sijil penghargaan. Dipersilakan Yang Mulia Dayang Anissa binti Haji Moksen, Yang Mulia Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman, dan Yang Mulia Haji Malik bin Haji Matarsad. Majelis tidak lupa merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada tetamu terhormat kerana bersedia menyampaikan hadiah. Syabas dan tahniah diucapkan kepada yang telah berjaya, dan bagi yang tidak berjaya, janganlah berputus asa dan cuba lagi di masa akan datang. Sebelum bersurai, sukacita jabatan ini merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis kita dalam pagi ini. Jabatan ini juga ingin memohon maaf andainya ada terdapat sebarang kesilapan sepanjang acara ini dijalankan.
Kalau Tuan pikat cemara, buatlah barang akar selasih. Sudilah Tuan jamu selera, hidangan mesra, terima kasih. Dipersilakan pengurusi majlis untuk menjemput tetamu kehormat dan para jemputan